Selamat pagi kepada cikgu-cikgu dan murid-murid sekalian. Kami adalah murid daripada kumpulan 18. Hari ini, kami akan membincangkan tentang zaman pra-merdeka. Pertama ialah laporan Cheeseman 1946. Tujuannya ialah penyatuan etnik berbeza. Cadangannya ialah pendidikan peringkat rendah. Pada mereka berkelayakan boleh meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita. Namun begitu, dasar tidak dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pengajar dan ketidakan kuasa. Jawatan Kuasa Khas Sauda 1947. Dia dibentuk oleh kerajaan British. Tujuannya ialah merangka pendidikan tahap universiti di Tanah Melayu. Malamatnya, penyatuan menerusi penggunaan BN sebagai bahasa pengantar. Masalahnya ialah komuniti bukan Melayu menolak cadangan. Hal ini kerana mereka takut menggugat bahasa ibunda. Penjagaan pandangan antara komuniti Melayu. Namun begitu, malamat sukar dicapai kerana masalah-masalah tersebut. Laporan Panas 1950. Tujuan Laporan Panas merupakan satu percubaan menuju ke arah perpaduan negara apabila mengusulkan akal malamat pendidikan hendaklah membentuk satu rubah bangsa yang berasaskan pelbagai kaum. Cadangan pertama, pendidikan percuma untuk semua kanak-kanak di sekolah kebangsaan. Sekolah Cina dan Tamil dihapuskan pada peringkat sekolah rendah. Sebagai ganti hanya satu jenis sekolah sahaja iaitu sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan menggunakan satu bahasa sahaja sebagai bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu atau Inggeris. Sekolah kebangsaan ditapir dan dibiayai bersama oleh penguasa pelajaran tempatan. Untuk sekolah menengah, hanya satu bahasa pengantar Inggeris sahaja yang akan wujud. Namun begitu, tantangan daripada komuniti bukan Melayu terutama orang Cina. Laporan Fenghu 1951. Tujuan adalah diperkenalkan ekoran ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat Cina dan ditugaskan untuk memberi nasihat tentang penyediaan buku teks sekolah Cina. Cadangan adalah dasar pendidikan di Tanah Melayu hendaklah bermaklumat ke arah pembentukan kewarganegaraan Melaya. Pemaksaan terhadap rakyat berbilang kaum untuk mempelajari satu atau dua bahasa akan menjejaskan perpaduan kaum. Orang Cina sedar dan akan bersedia mempelajari bahasa Melayu dan Inggeris di samping bahasa mereka. Maka hendaklah memberi galakan. Kelemahan sistem pendidikan Cina ialah kurangnya guru terlatih dan tidak mempunyai kelengkapan yang sesuai. Penubuhan kolej latihan guru dan latihan dalam perkhidmatan untuk sekolah Cina perlu dilaksanakan bagi mengatasi kekurangan guru. Pihak Inggeris perlu memberi dan menambahkan bantuan kewangan kepada pentadbiran sekolah Cina. Namun begitu, ditolak oleh Parti UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu. Tujuan Ordinan Pelajaran 1952 ialah penubuhan dua jenis aliran persekolahan iaitu Bahasa Melayu dan Inggeris. Bahasa Cina dan Tamil akan diajar sebagai bahasa ketiga jika terdapat permintaan daripada ibu bapa dengan syarat terdapat 15 orang dalam sebuah bilik darjah. Sekolah Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem pelajaran kebangsaan. Ordinan ini tidak dapat dijalankan kerana menghadapi pelbagai masalah. Namun begitu, jawatan kuasa khas telah dilantik untuk menguruskan dasar yang tercatat dalam Ordinan 1952 melalui 3 objektif, iaitu penggunaan dua bahasa secara beransur-ansur di sekolah vernakular Melayu dan penggunaan 3 bahasa di sekolah Cina dan Tamil, supaya sekolah itu akan secara beransur-ansur dapat diserapkan ke dalam sistem sekolah kebangsaan. Menghadkan kadar kemasukan murid ke sekolah kebangsaan Inggeris seperti sedia kala. Penubuhan pendidikan menengah vocational. Keputusannya ialah Ordinan
tidak menghasilkan perubahan yang besar kepada dasar pendidikan yang boleh memberikan kepuasan kepada semua pihak. Objektif laporan Razak 1956 ialah untuk melahirkan sekolah yang berjiwa tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Cadangan ialah persamaan persukatan pelajaran bagi semua sekolah di tanah Melayu. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama di sekolah. Bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Penubuhan satu jenis sekolah menengah kebangsaan yang terbuka kepada semua bangsa dan menggunakan satu sukatan pelajaran yang sama. Sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar. Penubuhan penguasa pelajaran tempatan bagi mengelakkan sekolah di tanah Melayu. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir persekutuan ditubuhkan. Laporan Razak melambangkan tanah Melayu dan telah melaksanakan dasar bertolak ansur, dasar perpaduan kaum, dasar demokrasi, dan dasar kesejakatan. Laporan ini juga telah menunjukkan sistem pendidikan telah bertambah maju apabila bertambahnya bilangan murid, guru dan sekolah. Sebagai asas untuk melaksanakan usul laporan Razak, suatu undang-undang diluluskan iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Ini merupakan sejarah Melaya di mana perancangan pendidikan dirancang untuk meliputi semua kaum dan dalam masyarakat Melaya, serta meliputi semua aspek struktur dan perkembangan pendidikan Melaya. Laporan Razak telah menjadi asas perkembangan pendidikan di Malaysia selanjutnya. Sekian, terima kasih.